Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita bertemu secara langsung dari tepi padang untuk cerita World Cup. Satu medan ataupun gelanggang yang kami hasilkan kepada anda untuk peminat-peminat bola sepak, khususnya peminat-peminat FIFA World Cup 2022 Qatar. Apa yang kami hidangkan kepada anda ialah perkembangan dan juga cerita di balik tabir menjelang Piala Dunia. InsyaAllah kami akan bersiaran langsung dari tanah air dan juga dari Qatar sepanjang kempen Piala Dunia yang akan bermula pada 20 hari bulan November. 20 tengah malam waktu kita di tanah air, melibatkan pasukan tuan rumah dalam perlawanan pembukaan menentang pasukan Ecuador di Al Bayat Stadium. Stadium yang baru dibina, stadium yang cantik yang telah pun diuji pada FIFA Arab Cup pada bulan November tahun lalu. Jadi setahun yang lalu mereka sudah pun bersedia dengan kelengkapan dan juga kemudahan standard dan juga kualiti padang, termasuklah transportation. Sebenarnya mereka mahu menceritakan kepada dunia bukan hari ini tetapi setahun sebelum itu mereka sudah pun bersedia sepenuhnya untuk menjadi tuan rumah ataupun untuk melangsungkan perlawanan pembukaan. Dan dalam upacara pembukaan nanti yang saya dapat bayangkan bahawa satu upacara pembukaan Piala Dunia yang akan diingati kerana ia menggabungkan elemen budaya Arab dan juga budaya Asia secara keseluruhannya. Inilah kali pertama negara Arab menjadi tuan rumah, Qatar 2022. Sebelum ini Korea dan Jepun menjadi tuan rumah sebagai wakil daripada Asia. Itu kali pertama Asia diberikan mandat selaku tuan rumah, dan selepas itu apabila Asia sekali lagi menjadi diberi peluang untuk menawarkan diri sebagai tuan rumah kejohanan ataupun tamasya Piala Dunia, Qatar memenangi bidding yang dilakukan oleh FIFA. Jadi itulah yang saya mahu ceritakan dari tepi padang. Selain daripada kita mengimbas dan juga meninjau persiapan pasukan di balik tabir, kita juga akan berlintas langsung dengan peminat-peminat bola sepak tempatan yang akan merasai bersama demam Piala Dunia Qatar 2022. Dan yang menariknya, kami sediakan kuis kepada anda. Jadi jangan lupa ikuti perkembangan kami dari tepi padang di Facebook, di YouTube dan juga di Instagram, TikTok, semua social media platform. Kami akan dekati anda dengan hadiah-hadiah yang kami tawarkan, termasuklah daripada tajaan pengeluar pakaian terkemuka iaitu Figos, ada kasut futsal, ada jersey untuk peminat-peminat bola sepak yang main futsal. Nantikan soalan kuis saya dalam program ini yang akan kita beritahu di penghujung program ataupun siaran langsung ini. Syarat dia cukup mudah. Anda hanya perlu like page dari Tepi Padang di Facebook ini dan share bersama dengan 3 orang rakan yang lain dan jawablah soalan-soalan itu. Siapa yang terpantas menjawabnya dengan jawapan yang tepat akan menerima hadiah sumbangan penaja kami. Dan jangan lupa akan kami mulakan dalam siaran langsung kami yang akan datang untuk hadiah bonanza, untuk soalan-soalan kuis terkumpul sepanjang siaran kami di Piala Dunia ini. Dan pemenangnya akan kami bawa untuk menonton perlawanan EPL Manchester United di Old Trafford. Semuanya percuma. Tiket bola, tiket penerbangan, penginapan percuma. Jadi luangkan masa anda untuk mengikuti siaran dan juga program kami dari Tepi Padang untuk mengumpul soalan-soalan yang kami akan berikan kepada anda. Baiklah, itu cerita dari Tepi Padang, saudara. Berbalik kepada perkembangan dalam Piala Dunia. Buat kali pertama, berlangsung di luar daripada tradisi Piala Dunia. Kalau sebelum ini Piala Dunia berlangsung setiap 4 tahun sekali dalam bulan Mei, Jun ataupun Julai. Tetapi apabila Qatar dipilih menjadi tuan rumah, mereka telah memohon kepada FIFA
untuk menunda ataupun memanjangkan sedikit, mengubah jadual kejohanan ke bulan penghujung tahun kerana untuk menyesuaikan diri dengan keadaan cuaca yang lebih sejuk di Qatar. Jadi Piala Dunia kali ini buat pertama kali telah berubah dari tradisi bulan Jun ataupun Julai kepada bulan November. Walaupun 32 tim sudah pun bersedia untuk tamasya kali ini, setakat hari ini Amerika Syarikat antara pasukan yang terawal telah tiba. Begitu juga dengan semalam, iaitu pasukan England yang telah pun mendarat di lapangan terbang antarabangsa Al-Hamad International Airport di Doha bersama dengan pemain-pemain 25 orang pemain bersama dengan pasukan England, dan saya percaya mereka juga mempunyai misi dan juga visi untuk mencipta kejayaan pada kali ini kerana 2018 mereka tersingkir di perlawanan peringkat separuh akhir menentang pasukan Croatia. Saya menonton perlawanan itu, betapa kecewanya penyokong-penyokong pasukan England kerana mereka tewas 1-2 dalam peringkat separuh akhir kepada Croatia, dan Croatia adalah pasukan juara Piala Dunia 2018 di Rusia. Jadi kali ini peminat-peminat bola sepak England memang mempunyai expectation, mempunyai harapan yang cukup tinggi untuk pasukan mereka yang diketuai oleh Harry Kane ini, kerana 25 pemain ini bukanlah pemain-pemain yang kurang mendapat pendedahan di peringkat antarabangsa. Anda tahu sendiri pemain dalam pasukan England, dan sehari sebelum mereka berangkat ke Doha, mereka telah pun diraikan oleh Prince William yang menyerahkan jersey kepada setiap pemain, jersey yang mempunyai nombor pemain sendiri. Jadi setiap pemain menerima jersey gimmick daripada Prince William. Dan apabila mereka berada di Birmingham Stadium untuk berlepas dari Birmingham ke Doha, mereka telah disambut sebenarnya. Ada sekumpulan penyokong yang telah berada di Birmingham Airport untuk memberikan ucapan selamat jalan sambil memberikan semangat kepada pemain-pemain pasukan England yang dibimbing oleh Gareth Southgate ini, 25 pemain dalam skuad ini. Perlawanan pertama mereka ialah menentang pasukan Iran. Juga berlangsung pada 21 hari bulan, kalau tak salah saya, 21 hari bulan, ya, 21 hari bulan, waktu di tanah air kita sekitar jam 9 malam. Jadi pemain-pemain ataupun penyokong-penyokong pasukan England terutamanya yang mengikuti perkembangan EPL bolehlah meluangkan masa untuk melihat sentuhan pertama Southgate dan juga pemain-pemainnya. Dan selepas itu mereka akan menentang pasukan USA dan Wales dalam kumpulan B. Sejauh manakah kemampuan pasukan England akan menjadi persoalan, tetapi bintang legenda mereka turut terlibat secara langsung dalam Piala Dunia 2022 di Qatar ini, iaitu David Beckham, satu nama yang besar dalam pasukan England dan juga dikenali di peringkat antarabangsa, dan kerana itu Beckham telah dipilih oleh pasukan tuan rumah untuk menjadi duta ataupun ambassador Piala Dunia kali ini. Kita akan ikuti seketika temu bual Beckham sebagai duta Piala Dunia 2022. To be honest, it's obviously where I started my love of the game of football, really. Sunday League, over on Hackney Marshes, playing, these kind of games that actually meant so much to us. And you can see, these two games here, they could be Premier League games because they're playing as hard as they want. You can tell they want to win. But obviously playing Sunday League was, for me,
one of the best times in my footballing career, to be honest. It's exactly it's how I was brought up, really. Sunday League football. You know, when I was 6 or 7 years old, I saw an advertisement in one of the local papers for a Sunday League team, and I told my mum and dad, and I was like, I want to play football, and I want to play football for this team, and it was called Ridgeway Rovers, and it went on from there. But Sunday League really brings people, communities. You know, my mum and dad got most of their best friends from that team. I got a lot of friends that I still talk to from my Sunday League team, and that was 35 years ago. So it's, you know, it was a long time ago. But that's how like friendships are formed. It's how like a community is formed as well. You know, and watching the Ghanaians there, and they've got like 5 fans over the other side of the fence that are shouting like there's 30 fans. But that's what it's all about. And I said to one of the guys, I said, who are the guys there? And they said, oh, they're just part of the Ghanaian community. But that's what it's all about. You know, it's Sunday League football is about a community. You know, Sunday League football is about dads getting involved, you know, and I've seen that in America when I lived there for the 6 years that I did. And my dad was one of the coaches. He was the tough one, though. He was always tough with me, always tough with the other players, tougher with me than all of them. But that's what it's about. I also think when we talk about legacy as well, you know, I think this is real evidence of it. You know, even before the World Cup has begun, you know, the incredible work that the Supreme Committee have done. And this is evident of what it is. And this is just one of the stadiums, and this is just one or two of the games that are going on. But the Supreme Committee have done an incredible job. And when we talk about legacy is the most important thing. People turn around to me and say, what does a World Cup do for a country? It inspires the next generation. And I think that is the most important thing. To inspire the next generation is exactly what a World Cup does. You know, you'll see young kids walking around staring at these stadiums knowing that in 6 months their heroes are going to be running around there playing the game that they want to play in the future. And that's what World Cup should actually mean, you know, when we talk about legacy. Yes, it's great to have and to host the best World Cup that they can possibly host, but it's more important what happens after. And that's what I've seen, the work that's been done, they're ready. Saudara, sebenarnya Piala Dunia ini adalah satu kejohanan paling besar di planet bumi dan satu kejohanan yang menghimpunkan pelbagai bangsa dari pelbagai negara, tak kira latar belakang, miskin dan juga sampailah ke istana. Inilah satu-satunya permainan yang menghimpunkan ataupun melambangkan perpaduan sejagat seluruh dunia. Ada minat tersendiri di kalangan peminat-peminat Piala Dunia. Kami akan membawa anda untuk berkenalan dengan seorang peminat tegar bola sepak di tanah air, di negeri di bawah bayu, di Sabah. Saudara Saiful, kerana beliau adalah jersey collector. Banyak sekali jersey negara-negara yang terlibat dalam Piala Dunia yang telah berjaya beliau kumpulkan. Dan hari ini, dari tepi padang akan terbang ke kota Kinabalu ataupun ke Papar sebenarnya. Beliau berada di Papar ketika ini untuk kita berbual dan juga mendengar pengalaman beliau mengumpulkan jersey-jersey pasukan Piala Dunia. Sejak tahun bila dia bermula dengan minat ni? Hello Saiful. Ya tu, apa khabar tu? Khabar Assalamualaikum. baik. Waalaikumsalam. Saya dah dapat tengok di belakang Saiful tu mungkin sebahagian yang dapat kita tengok dalam live dari tepi padang ni. Jersey-jersey pasukan kebangsaan negara yang mengambil bahagian di Piala Dunia. Sejak bila Ful mula minat kumpul jersey semua ni? Tu terlebih dahulu makasih jemput bersama-sama dalam program dari tepi padang. Alhamdulillah tu. Untuk makluman semua, saya bermula mengumpul jersey ni semenjak daripada tahun 95 tu. Oh ya. Ya, apabila salah seorang makcik saya, dia belajar di luar negara, dan bila dia balik ke Malaysia, dia belikan oleh-oleh jersey
klub itu, dan itulah permulaannya saya mula minat dan juga mengumpul jersey. Jadi jersey yang dikumpul ini bukan saja jersey pasukan di Piala Dunia, tapi jersey kelab-kelab international juga. Betul tu. Kita bagi peribadi saya juga kumpul jersey klub-klub yang saya minat dan juga jersey pasukan Sabah sendiri serta jersey untuk klub dan juga negeri-negeri di Malaysia ni. Ya, saya ada dua rasanya dalam simpanan saya jersey pasukan Sabah. Zaman Yap Wailun dulu main kan. Tapi Ya mungkin tu. Saiful mungkin ada jersey Sabah ni daripada tahun 90-an lagi lah saya rasa. Betul tu. Ya, memang dalam simpanan koleksi saya ada jersey Sabah tahun 90-an lah. Dan untuk makluman Datuk, kami di Sabah ni telah buatkan satu komuniti yang dikenali sebagai kolektor jersey Sabah. Dan Okey. saya diangkat jadi kira macam presiden lah untuk kolektor jersey Sabah ni. Okey. Nanti saya tunjukkan jersey Sabah yang saya ada dalam simpanan saya. Oh, baik tu, terbaik tu. Okey, apa jersey yang paling rare lah yang dapat Saiful kongsi kat kita dari tepi padang ni? Untuk hari ni tu, saya cuma ada jersey di belakang kita ni. Okey. Ini sebahagian daripada jersey yang dapat saya bawa lah. Tapi untuk hari ni saya bawa pakai baju khas sendiri, baju Yap Wailun tu. Baru saya sebut pasal Yap Wailun. Baju ni digunakan semasa tim Malaysia main untuk kejohanan futsal, kelayakan Asia untuk ke World Cup futsal di Segovia, Spain tahun 96 tak silap. Ya. Kalau ada orang nak beli jersey dengan harga tawaran yang lumayan, macam mana? Masih disimpan lagi tu. Betul lah. Sebenarnya jersey bagi jersey collector, sebab saya pun peminat juga menyimpan jersey lama ni. Ada juga sekali dulu saya pakai jersey Johor yang pada zaman 90-an. Jacking tu mungkin. Jacking. Ya, jenama Jacking. Jenama Jacking kan dulu. Ada satu resort yang sponsor. Saya post di Facebook. Ramai orang yang message saya minta beli. Sebenarnya itu adalah kenangan dan juga tak ada nilai lah harganya, Saiful Betul tu. Itu collector rare item. Paling Susah rare nak dapat. Okey, paling rare jersey mana yang paling rare ada dalam simpanan Saiful? Saya ada satu tu, jersey Sabah tahun 96. Dia ada kisah dia sendiri. Saya dapat daripada kolektor Thailand. Dan jersey tu jersey Yap Wailun juga. Jersey tahun 96 dan saya beli masa PKP 2000 tahun 2020. Dan cabaran dia ialah apabila saya nak bawa balik ke Sabah, ke Malaysia. Sebab apa kekangan dari segi penghantaran daripada Thailand nak masuk ke Malaysia masa tu. So memang itu cabaran lah, dan bagi saya tu susah lah saya nak dapat jersey tu. Wow, jersey Sabah dikumpulkan oleh jersey collector di Thailand Betul tu. Hebat. Okey Saiful, kita bercerita sedikitlah tentang World Cup ni kan, yang akan bermula 20 hari bulan ni. Memang akan bermulalah demam sepanjang sebulan ni. Jadi biasanya lah kalau dalam World Cup, Saiful sendiri bersama dengan peminat-peminat bola sepak, anak-anak muda di Sabah menonton perlawanan tu bagaimana? Berkumpulan ataupun bersendirian di rumah ke macam mana? Okey tu, sama juga seperti mana-mana tempat di seluruh pelosok di Malaysia ni. Apabila sampai saja ke kejohanan Piala Dunia 4 tahun sekali ni, kita memang akan kita set lah masa, kita kumpul, kita cari pot yang biasa kita duduk tengok di restoran. Dan juga restoran ni biasanya dia tawarkan layar gergasi tu untuk kita tengok beramai-ramai dan kita sama-sama sokong pasukan yang kita minat lah.
Baik, untuk peminat-peminat bola sepak yang menyaksikan program kita dari tepi padang ini, Saiful, kita ada kuis dan ada hadiahnya daripada penaja, kasut bola, jersey bola, kasut futsal, dan hadiah yang menarik dia ialah satu hadiah bonanza untuk soalan kuis terkumpul. Pemenangnya akan kita bagi satu tiket percuma untuk menyaksikan perlawanan MU, Manchester United, di Old Wah, Trafford. terbaik tu. All Terbaik free. tu. Semua percuma. Terbaik tu. Orang Indon kata gratis. Gratis saja. Gratis saja. Dari tiket menontonnya, dari tiket penerbangannya, hotelnya, semuanya gratis, percuma. Wah, hebat tu, hebat. Okey, itu perkembangan dalam kuis kita dari tepi padang. Kita nak cerita sedikit lah sebelum kita berakhir kita punya lintas langsung ni, Saiful. Sabah, bagaimana pasukan Sabah? Pasukan kesayangan kita semua, pasukan negeri di bawah Bayu, di peringkat separuh akhir. Ya, 2 hari tu. lepas ya, semalam. Malam, Alhamdulillah tu untuk pasukan Sabah tahun ini pencapaian agak memberangsangkan juga. Untuk tahun ini di Liga kita telah berada di tempat ketiga dan sekarang ini di fasa separuh akhir Piala Malaysia dan pada keseluruhan penyokong-penyokong Sabah bercapaian pasukan saat ini. Pemain-pemain yang dibawa oleh Datuk Ong, pemain-pemain yang berkaliber dan ada pengalaman, Badrul Bakhtiar, Rizal Ghazali, Khairul Fahmi dan beberapa pemain lain lagi lah, Giri Steven Robert, dan Alhamdulillah Percayaan Sabah agak memberangsang dan kita harap pencapaian ini dan juga berapa pembelian pemain-pemain baru akan kita dapat tingkatkan pada tahun hadapan. Saya nak ucapkan terima kasih, tahniah jugalah kepada Datuk Ong kerana telah berjaya membawa semula pasukan Sabah menjadi perhatian dan juga kebanggaan peminat-peminat penyokong-penyokong pasukan bola sepak negeri Sabah. Baiklah, Saiful, saya nak ucapkan saya nak ucapkan terima kasih Saiful kerana meluangkan waktu kepada kami dari tepi padang ini. Teruskan dengan minat yang menakjubkan ini sebagai jersey collector. InsyaAllah nanti saya pun akan join this group. InsyaAllah tu. Kita jemput Datuk sekiranya turun ke Sabah. Kita akan sama-sama join untuk sesi kopi-kopi dan juga kita mungkin boleh tengok bola sama-sama tu. Tatap. Radu Okey, tetap radu. Radu tetap radu. Sampaikan Radu salam tetap saya radu. kepada rakan-rakan di Papar dan juga di Sabah nanti ya. InsyaAllah tu. Terima kasih kerana menjemput dalam rancangan Dari Tepi Padang. Baik, terima kasih Saiful. Terima kasih. Baik, begitulah saudara Saiful, jersey collector dan juga peminat Tegar bola sepak Sabah dan juga peminat bola sepak antarabangsa. Beliau akan mengikuti perkembangan Piala Dunia kali ini bersama dengan rakan-rakannya. Baiklah, itu yang dapat kita lintas langsung. Sesuatu yang menarik yang dapat kita temui daripada temu bual tadi. Jersey Sabah dikumpulkan oleh seorang peminat pengumpul jersey collector di Thailand. Bayangkan, untuk mendapatkan jersey Sabah itu semula, saudara Saiful terpaksa membelinya daripada seorang jersey collector di Thailand. Begitulah bagaimana minat dan juga industri bola sepak yang tanpa sempadan ini. Okey, saudara, dari tepi padang selepas ini kita akan berkongsi cerita yang menarik mengenai 3 rakan daripada Argentina yang merentasi lebih 10,000 kilometer, menunggang basikal, melepasi lebih 100 buah negara, hampir 200 hari untuk sampai ke bumi Qatar bagi menyaksikan perlawanan bola sepak Piala Dunia dan juga memberikan sokongan kepada Messi and Company. Kita ikuti temu bual dan juga rakaman perjalanan 3 sahabat dari Argentina ini berbasikal ke Qatar. Te quiero más. Soy argentino, es un sentimiento. Como
bueno, la verdad que muy contentos porque era nuestro principal objetivo de viaje, hacer los 10.000 kilómetros y llegar a Qatar acá a la FIFA World Cup. Y nada, fue hermoso entrar y ya a ver todo el país aclimatado al Mundial nos hizo generar una energía extra para afrontar los últimos kilómetros desde la frontera hasta Doha. Así que muy felices y un poquito cansados, sí, no te voy a mentir. Arrancamos en mayo a pedalear desde Sudáfrica. Y el desafío mayor fue el último, que fue cruzar el desierto de Arabia Saudita. Tuvimos que hacer 2.000 kilómetros. Hicimos más o menos 150 kilómetros por día y era levantarse, comer algo, desayunar, salir a la ruta. La verdad que una aventura increíble, más que una aventura fue una escuela de vida, fue impresionante todas las cosas que hemos vivido. Todavía no procesamos, no nos damos cuenta, no dimensionamos de lo que hemos logrado. Sí, nos pone muy contentos. Saya tak dapat bayangkan cabaran yang terpaksa dilalui oleh 3 rakan sekawan dari Argentina yang berbasikal merentasi beratus buah negara, lebih 10,000 kilometer untuk sampai ke Doha ataupun ke negara Qatar untuk menyaksikan perlawanan Piala Dunia kali ini. Apapun, saya percaya mereka telah mengutip begitu banyak memori indah dan juga pengalaman untuk mereka berkongsi dengan rakan-rakan di seluruh dunia mengenai pengalaman mereka berbasikal buat pertama kali menyaksikan Piala Dunia. Mereka tertumpu ke Qatar dan seluruh peminat bola sepak seluruh dunia juga tertumpu ke Qatar, terutamanya untuk menyaksikan sepak mula Piala Dunia 2022 yang akan berlangsung pada 20 hari bulan November nanti. Sangat menarik untuk menyaksikan perlawanan ini kerana inilah kali pertama negara Arab akan menjadi tuan rumah. Walaupun kali kedua Asia diberikan tugas selaku hos selepas Korea dan juga Jepun, kali ini negara Arab diwakili oleh Qatar menjadi tuan rumah tamasya edisi kali ini. Al Bayat Stadium, stadium yang sangat cantik yang mempunyai nilai-nilai tradisi Arab. Kita akan merasa seolah-olah berada di bawah kemah nomad di tengah padang pasir. Begitulah kedudukannya. Dan reka bentuk dan juga struktur, reka letak, decoration, semuanya melambangkan seolah-olah membawa kita ke tengah padang pasir. Kalau anda berada di stadium Al Bayat ini, anda akan merasa bahawa anda bukan berada di dalam sebuah stadium bola sepak kerana dekorasinya sehinggalah ke bumbung seolah-olah anda dilitupi oleh bumbung kemah orang Arab. Begitulah pengalaman. Saya pernah merasainya tahun lalu dan kali ini sudah tentulah ia akan menjadi pengalaman berharga kepada mereka yang menjejakkan kaki untuk menyaksikan perlawanan pembukaan Piala Dunia kali ini yang melibatkan pasukan tuan rumah Qatar bertemu dengan Ecuador. Baiklah saudara, kita akan saksikan. Saya cuba untuk membawa anda menikmati dan juga merasai suasana pengalaman berada di Al Bayat Stadium.
saudara, hari ini dari tepi padang akan crossover. Kita akan terbang sekali lagi ke Doha, Qatar untuk meninjau perkembangan dan juga apa yang ada di sana untuk kita berkongsi dari tepi padang kali ini. Okey, kita akan bersama dengan Nuril Kamarudin, rakyat Malaysia yang berada di Doha, kerana pada ketika ini Doha menjadi tumpuan seluruh peminat bola sepak dari seluruh dunia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Datuk. Ya, saudara Nuril, kat mana ni? Cantik sangat ni. Saya di Sok Wakif Datuk. Di Sok Wakif, antara tempat yang paling menjadi tumpuan, especially masa World Cup yang lagi 2 minggu akan 10 hari lagi akan berlangsung Datuk. Ya, jadi bagaimana dengan keadaan di Qatar sekarang ni? Dah makin ramai pengunjung, peminat-peminat. Saya rasa belum sampai lagi, tapi pemain mungkin dah sampai. Masih belum sampai lagi. Pasukan-pasukan yang kebanyakan pasukan belum sampai lagi. Yang dah sampai pun pasukan daripada US dan maybe besok daripada Morocco. Tapi saya dah nampak lah banyak jugalah orang-orang luar dah mula memenuhi sekitar kawasan di sini. Ini antara tempat menarik lah, tempat yang mesti pergilah kalau kita ke Doha ataupun ke Qatar di Zuk Al-Waqif. Apa yang ada Betul. kat Zuk Al-Waqif ni, Nurul boleh ceritakan pada peminat dari tepi padang. Besok ni maksud dia kalau dalam Arab, dalam bahasa Melayu kita maksud dia pasar lah. So dekat sini memang daripada dulu lagi bukan sekadar masa World Cup ni saja. Kalau pelancong datang ke Qatar, mesti wajib yang akan singgah di Sok Wakif. Sebab kat sini Datuk, semuanya berada di satu tempat yang sama. So makna kata pelancong boleh mendapatkan dia souvenir dan juga barang-barang keperluan. Penduduk tempatan juga datang ke sini untuk mendapatkan barang-barang keperluan harian. Sebab di sini juga dia terbahagi kepada banyak bahagian Datuk. Dia ada bahagian rempah ratus, ada bahagian pakaian, abaya apa semua. So pendek kata memang dijadikan macam one-stop center. Semua datang sini untuk dapatkan barang-barang sebelum mereka kembali ke negara asal masing-masing. Dan saya juga dapat tengok kat belakang tu bangunan-bangunan lama yang masih dikekalkan ni. Ya betul Datuk. Dia punya identiti tu masih dikekalkan dan masih terjaga lah. Dari sini dapat kita tengoklah seni bina architecture Arab dan juga budaya Arab di Zuk Al-Waqif ni. Okey, apa nasihat lah sebagai orang rakyat Malaysia yang duduk menetap lama dah di Qatar ni, kalaulah ada peminat dan juga penyokong bola sepak daripada Malaysia nak berkunjung ke Qatar, apa yang nak kena sedia? Makanan, nak kena bawa pack makanan ke apa ke? Ataupun kat sana memang kita dah enjoy dengan nasi Arab? Itu saya rasa kalau kita sebagai rakyat Malaysia tak ada masalah sebab majoriti pun negara Qatar negara Islam dan makanan tak ada masalah. Cumanya kalau sebelum datang tu kita tengok dululah masa bulan berapa nak datang tu. So kita kena tengok sebab kalau dekat sini masa sama memang terlalu panas dan memang tak akan dapat peluang, tak akan ada orang keluar macam ni tengah malam ataupun di waktu malam. Semua duduk dalam rumah, duduk dalam aircon Datuk. Panas sangat tapi untuk masa Piala Dunia ni dalam seminggu lagi memang cuaca akan lebih sejuk lah Ya Datuk, insyaAllah. Bulan 11, bulan 12 memang winter lah di sini. Baik, Nuril, terima kasih banyak kepada perkembangan yang telah dikongsi dengan rakyat Malaysia di sini. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi pada siaran-siaran yang lain dari tepi padang. Terima kasih daripada saya dari tepi padang untuk Nuril dan juga rakyat Malaysia di Qatar.
Okey, terima kasih Datuk. Semoga rancangan dari tepi padang terus sukses. InsyaAllah. InsyaAllah, terima kasih. Kita jumpa lagi. Jumpa lagi. Baiklah, saudara, itu perkembangan di Qatar yang dapat dikongsi bersama daripada Nuril Kamarudin, rakyat Malaysia kita yang berada di Qatar. Kita akan berehat seketika dan jangan lupa untuk kembali semula. Ketika Asia diberikan peluang untuk menjadi tuan rumah 2002 di Korea dan juga Jepun, pasukan Korea telah muncul sebagai pasukan yang paling menyerlah dari benua Asia dan mereka melakukan kejutan, mencatat sejarah selaku negara Asia yang pertama melayakkan diri sehingga ke peringkat separuh akhir dalam kempen Piala Dunia, sejarah Piala Dunia selepas Perang Dunia yang kedua. Apakah kita mampu sekali lagi, khususnya wakil dari negara Asia ini, melakukan kejutan di Qatar 2022 kali ini? Inilah yang menjadi persoalan untuk kita jawab, untuk kita teka ataupun untuk kita ulas sekali lagi. Kerana Qatar sekali ini memikul tugas dan juga harapan menggunung peminat-peminat bola sepak Asia. Jika Korea berjaya mencatatkan sejarah dan Jepun juga melakukan pencapaian yang cukup baik ketika mereka menjadi hos ataupun tuan rumah, kali ini Qatar turut menjadi harapan dan juga impian negara-negara Asia untuk sekurang-kurangnya mereka melepasi kepusingan kedua kalaupun tidak dapat menjejaki ataupun mengulangi kejayaan pemain-pemain Gus Hiddink untuk pasukan Korea Selatan pada tahun 2002, kerana pada ketika itu pasukan Korea dianggap sebagai pasukan yang paling cemerlang. Tak siapa pun menduga pasukan kerdil dari Asia pada ketika itu mampu untuk melayakkan diri sampai ke peringkat separuh akhir. Sehinggalah mereka berjaya mencatatkan satu kejutan dan menjadi satu benchmark baru kepada pasukan dari benua Asia untuk beraksi di peringkat Piala Dunia. Selain daripada Korea dan juga Qatar dari negara Asia, kita juga bergantung harapan kepada pasukan Saudi Arabia ataupun Arab Saudi yang berada dalam kumpulan C bersama dengan Argentina, Mexico dan juga Poland. Tak banyak harapan kita harapkan, tetapi sekurang-kurangnya apabila bermain di negara Arab, dah dekat pun dengan Riyadh, dengan Saudi Arabia, mungkin peminat-peminat dari negara Arab Saudi dan juga menghimpunkan peminat-peminat dari seluruh negara Arab dapat memberikan mereka satu suntikan dan juga semangat bagi mereka melakukan kejutan. Siapa tahu mereka dapat menghalang pasukan Argentina maupun pasukan Mexico ataupun Poland. Satu lagi wakil dari Asia seperti yang saya katakan tadi ialah Korea. Mereka berada dalam kumpulan H bersama dengan Uruguay dan juga Portugal serta Ghana, dan Australia dalam kumpulan D bersama dengan pasukan Denmark, Tunisia dan juga France ataupun Perancis. Satu lagi ialah pasukan Jepun dianggap berada dalam kumpulan maut kerana dua pasukan gergasi Eropah berada dalam kumpulan ini, kumpulan E, iaitu Germany dan juga Spain bersama dengan pasukan Costa Rica. Walaupun samalah kita doakan agar pasukan Qatar selaku pasukan tuan rumah mampu untuk melakukan sesuatu yang luar biasa sebagaimana yang dilakukan oleh Korea pada tahun 2002. Kami akan membawa anda untuk mengimbas, mengenali dan juga mendekati pasukan kebangsaan Qatar serta sejarah dan juga latar belakang, sedikit latar belakang mengenai pasukan mengenai bola sepak dan juga pasukan Qatar, kerana kalau anda masih ingat pasukan kebangsaan Qatar bukanlah asing bagi negara kita. Ketika zaman Pesta Bola Merdeka di Stadium Merdeka dulu, mereka adalah antara pasukan yang sering datang untuk mengambil bahagian dan banyak juga mencipta kejayaan tentang pasukan kebangsaan kita. Baiklah, kita ikuti imbas sejarah bola sepak di negara Qatar.
مدينة الخور بالنسبة لي المنشأ. ما في شك أن هاي النادي بالنسبة لي يعني لي بيت. إضافة مباراة كأس العالم كان حلم. محمد مبارك مهندي، مواليد 1965، لاعب منتخب قطر، لاعب نادي الخور ونادي السد، عضو سابق في اتحاد كرة القدم قطر. بدايتي أنا الرياضية في ملاعب الخور. أول ملعب كان في المدرسة، بدينا في ملعب حتى ما كان مزروع يعني كان أرض طينية. بعدها انزرع أول ملعب لنا في شرق الخور كان للنادي. انتقلنا إلى المنتخبات من الناشئين للشباب إلى المنتخب الأول. ما في شك أن هاي النادي بالنسبة لي يعني لي بيت. أنا عندي بيتي الأول والنادي يعتبر بيتي الثاني، وممكن النادي يكون بيتي الأول وهناك بيتي الثاني. هذا البيت أرث أعتقد بالنسبة للبلد، بالنسبة لقطر، بالنسبة لمدينة الخور. تطور كبير أصبح بين المرافق السابقة والمرافق الموجودة اليوم. مبنى الاستاد، الضخامة اللي في هذا المبنى، الشكل اللي في هذا المبنى، طبعا ممكن تجيب الملعب السابق أو النادي السابق وتحطه في قلب الملعب هذا. يعني ما كان يتصور العقل يعني إنه راح تكون في بطولة مثلا كأس العالم في قطر والافتتاح راح يكون في استاد الخور أو في مدينة الخور. هذا تحول كبير راح يكون للبلد وللمدينة نفسها. Okey, saudara, 32 pasukan akan bertarung tenaga, menguji kemampuan dan juga mempamerkan kehebatan masing-masing di Qatar 2022 ini. 32 pasukan dengan 4 dari Asia, Qatar, Jepun, Korea dan juga Saudi Arabia, termasuklah Australia. Bagaimana kemampuan pasukan-pasukan itu? Kita akan mendapat sedikit pandangan daripada seorang jurulatih yang berpengalaman. Namanya cukup besar dalam arena bola sepak tempatan. Pernah membawa pasukan Negeri Sembilan contohnya. Dia pentas yang cukup hebat di peringkat Piala Malaysia, dan yang paling diingati ialah penyokong-penyokong hijau kuning yang berbangga dengan sosok tubuh ini. Dengan kejayaan membawa pasukan Kedah mengulangi double treble pada tahun 2006 dan juga 2007. Siapa lagi kalau bukan Coach Azraiko Abdullah yang sekarang ini sudah pun di talian untuk kita bersama dari tepi padang. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam Datuk. Apa khabar? Abang baik. Coach berada di mana sekarang ni? Saya nampak background sangat cantik dengan gambar Allahyarham Datuk Ahmad Basri Akil di belakang. Okey, saya berada di Galeri Kenari 1924 di Alostar. Satu tempat yang Datuk kena mai kalau balik Alostar ni. InsyaAllah. Saya pun dah tahu tempat ni, tapi tak ada peluang lagi nak balik pergi tengok. Walaupun memang tempat ini sepatutnya menjadi tempat tumpuan peminat bola, bukan saja peminat bola sepak Kedah. Siapa saja yang datang ke Alostar mesti kena singgah ke galeri ni. Ya, sebenarnya itulah tujuan kami sebenarnya. Wujudkan galeri ni supaya satu tempat di mana penyokong-penyokong tak kira lah dari kumpulan apa pun dapat bersama dan orang kata sharing pandangan, idea-idea, dan di mana kadang-kadang ada live game tu sama-sama kita menyaksikan perlawanan. So far saya dah rasailah satu suasana yang memang menakjubkan. Ya. Okey, saya dapat jangkakan bahawa apabila bermulanya Piala Dunia 2022 nanti, memang tempat ini antara tempat tumpuan lah untuk peminat-peminat menyaksikan live bola World Cup ni. Sudah tentu. Okey Coach, kita nak bercerita sikit lah tentang World Cup di Qatar ini. 32 pasukan. Pada pandangan Coach ataupun pada firasat Coach lah, pasukan mana yang mungkin
perlu kita berikan fokus lah kerana pasukan ni mungkin pada pandangan coach boleh melakukan kejutan ataupun mencatat kejayaan kali ni. Sekarang ni bagi saya lah, favourite saya daripada dulu memang Brazil. Hijau kuning. Brazil, lepas itu Perancis dan juga Argentina dengan performance yang terkini. Kalau tengok tim tu memang ada keupayaan. Satu lagi mungkin Belgium boleh buat sesuatu pada musim ni. Kalau bercakap tentang Brazil, coach, saya rasa Brazil ni dia masih ingat lagi tuah Asia tu. 2002 World Cup 2002 di Asia, di Korea dan juga Jepun. Sebelum ke Korea dan Jepun dia singgah di Malaysia. Ada kan main satu friendly match dengan Malaysia. Lepas tu dia pergi ke Korea, Jepun, dia jadi champion. Kali ini Piala Dunia di Asia, cuma dia tak singgah di Malaysia je, coach. Mungkin tuah Asia tu ada kelebihan untuk Brazil, hijau kuning kali ni. Mungkin juga. Tapi selain pada orang kata tuah tu, kalau kita tengok barisan skuad Brazil pada siri World Cup yang kali ini adalah orang kata di segi barisan serangan tu memang banyak sangat pilihan. Dan kebangkitan orang kata pemain-pemain muda dalam liga-liga utama di Eropah dan dunia ni, kita tengok memang banyak pilihan dan banyak choice lah di segi serangan dan midfield dibarisi oleh pemain-pemain pengalaman dan juga back four. Saya rasa so far one of the best squad lah yang dapat mereka wujudkan. Brazil ni dalam grup G, coach, bersama dengan Serbia, Switzerland dan juga Cameroon. Antara tiga pasukan itu, yang mana yang mungkin agak coach boleh sedikitlah memberikan saingan? Kerana Brazil mungkin kita ramalkan boleh jadi champion group. Saya tengok tim Cameroon pun ada kekuatan juga kalau kita tengok daripada dia punya grouping. Saya rasa kalau based on dia punya latest performance. Baik. Sebut pasal Cameroon ni, kita teringat dulu ada salah seorang pemain Piala Dunia Cameroon yang bermain di utara tanah air bersama dengan pasukan Perlis, coach ya. Emil Bobo dulu. Ya, Emil Bobo. Okey, coach, ramai memberikan perhatian kepada grup B kerana di situ ada pasukan England. England ni setiap Piala Dunia dia adalah pasukan yang dianggap glamour lah, coach ya. Tanpa England dalam Piala Dunia mungkin agak sunyi sedikit. Kali ini dia di grup B bersama dengan Iran, USA dan juga Wales. Pandangan coach? Pasukan England ni sampai sekarang ni sejarah World Cup dia jadi juara masa dia jadi tuan rumah lah. Ya, 1966 ya. Selain pada tu di peringkat semi final pun tak pernah langkah lagi. Dekat kini dia punya performance kalau nak banding dengan tim-tim lain lah. Cuma glamour tu kita setujulah oleh kerana mungkinlah wujudnya EPL, penganjuran liga dia orang yang menyerikan suasana bola sepak dunia. Itu ialah kalau player by player taklah kata nampak dia boleh pergi sebagai world champion dan World Cup champion. Okey coach, soalan terakhir saya tentang ramalan lah ataupun pandangan coach tentang kemampuan pasukan daripada benua Asia kita. Paling jauh kita berbangga dengan pasukan Korea lah apabila Asia menjadi tuan rumah, kita layak ke Korea layak ke peringkat separuh akhir. Tapi kali ini Qatar dan juga negara Asia yang lain, wakil Asia yang lain dalam Piala Dunia kali ini. Apa yang saya nampak untuk Piala Asia ni, Qatar selain pada sebagai tuan rumah, dia layak ke situ. Selain pada tu saya tengok yang ada kata standard to be in the World Cup adalah tim Jepun dan Korea gitu je lah. Selain saya rasa just kadar memenuhi dia punya jadual lah. Ya, memenuhi kuota lah. Walaupun kita harap mereka dapat inilah sekurang-kurangnya melangkah ke pusingan kedua lah
terutamanya pasukan Saudi dan juga Qatar. Ya. Okey, Coach, terima kasih banyak walaupun dalam peluang yang agak singkat ni. Ramai peminat sebelum tu, Coach, nak tanya. Coach Azrai kat mana sekarang, buat apa? Ada diorang tanya saya ni. Okey, saya ni ada kat Alostar. Kita orang Kedah, balik kampung, dah bersara daripada coaching dan sebagainya. So sekarang ni balik kampung, enjoy Live. hari-hari tour. Dan dalam masa yang lapang masih lagi aktif dengan buat coaching klinik di akar umbi dan sebagainya lah. Bagus tu, Coach. Sebab pengalaman yang banyak itu perlu dicurahkan kepada generasi akan datang. Tumpang masih kuat lagi, kita boleh curahkan pengalaman kita, share our knowledge dan transfer our knowledge to the younger generation. Ya, tepat sekali. Dan saya rasa ramai pihak juga harus menggunakan kesempatan sementara Coach berada di Kedah ataupun di sebelah utara ni, kena cepat-cepat tangkap untuk dapatkan pengalaman. Bukan senang untuk mencipta kejayaan double treble satu ketika dulu. Okey, Coach, saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih kerana bersama dari Tepi Padang. InsyaAllah kita akan bersama lagi dalam mungkin pertemuan yang lain. Terima kasih, Coach. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. InsyaAllah kita jumpa di Alostar nanti. Baiklah, saudara, itulah. Ya. Azraiko Abdullah, bekas pemain kebangsaan. Tapi namanya lebih dikenang sebagai seorang jurulatih dari negeri Kedah yang membawa Kedah mencipta kegemilangan. Muncul sebagai double treble. Juara berganda 3 piala pada tahun 2006 dan juga 2007 yang sampai setakat ini bukan saja tak berjaya ditandingi oleh jurulatih yang lain, tetapi pasukan Kedah juga semakin jauh untuk mengulangi apa yang mereka lakukan pada tahun 2006 dan juga 2007. Baiklah, saudara, kita berehat seketika dan jangan lupa bersama kami semula dari Tepi Padang. Baik, saudara, kita dah di penghujung dari Tepi Padang. Dari Tepi Padang, kita sudah pun di pinggir di penghujung program. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan bola sepak Piala Dunia 2022. InsyaAllah kami akan bersiaran dari tanah air dan juga bersiaran secara langsung dari Doha, Qatar untuk memberikan pandangan dan juga input kepada anda tentang bola sepak Piala Dunia kali ini. Dari Tepi Padang, kita sudah pun lebih 1 jam bersiaran. Kita sudah pun terbang ke Qatar untuk bertemu bual dengan rakyat kita di sana, Saudara Nuril. Dan kita juga sudah terbang ke negeri di bawah Bayu, Sabah bersama dengan Saudara Saiful, menceritakan pengalamannya selaku jersey collector. Dan kita juga sudah bersama dengan Azraiko Abdullah dari Tepi Padang. Jadi jangan lupa untuk terus memberikan sokongan kepada kami. Jangan lupa untuk like dan juga share Facebook kami untuk melayakkan anda menyertai kuis dan juga memenangi hadiah yang kami tawarkan sumbangan penaja program kami iaitu daripada Figos. Dan jangan lupa nantikan announcement kami nanti apabila bermulanya kuis untuk anda mengumpul soalan kuis bagi melayakkan diri untuk melayakkan anda memenangi hadiah bonanza menyaksikan perlawanan bola sepak di Old Trafford. Menyaksikan perlawanan secara percuma, tiket penerbangan percuma dan juga penginapan percuma. Segalanya percuma, segalanya gratis, kata orang Indonesia. Jadi terus memberikan sokongan kepada kami, saksikan dan juga ikuti perkembangan kami dari Tepi Padang di Facebook, di YouTube dan juga sosial media yang lain seperti TikTok dan juga Instagram. Okey, saudara, kita jumpa lagi. Tapi seperti biasa, saya ingin tinggalkan anda dengan satu video klip. Hayya hayya. Dalam bahasa Arab bermaksud marilah, marilah. Video klip yang paling saya gemari. Hayya hayya. Silakan. الكبير قطر
أهلا بالأحبة ألف أهلا مشتاقين بالخير والسلام دايما نعم متجمعين ويديم المحبة بيننا طول السنين. أهلا بالأحبة ألف أهلا مشتاقين بالخير